أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi sahabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa dan juga asatizah dan pusat tahfiz ad-diniyah, seterusnya yang saya raikan, sidang jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah memasuki Ramadan yang kelima, tarawih yang kelima dan puasa yang keempat, puasa hari yang keempat dan tarawih yang kelima. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan dalam pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama kembali ke rumahnya bagi melaksanakan pengimarahan, aktiviti-aktiviti pengimarahan di rumah-rumah Allah, baik di masjid maupun di surau-surau, dan yang mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dan kita pada tahun-tahun yang sebelum ni, yakni tahun lepas, langsung tak boleh datang ke masjid, diarahkan sama sekali oleh pemerintah, secara total tak boleh hadir langsung. Tapi tahun ni alhamdulillah, kita masih lagi dalam kekangan wabak COVID-19, namun di saat kita masih lagi belum bebas daripada wabak ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita peluang untuk meneruskan tugasan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dengan melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pengimarahan, khususnya di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak pusat tahfiz ad-diniyah ini kerana sudi menerima saya sebagai penceramah pada malam ni, dan kerana saya dapat sampai ke sini pun tuan-tuan daripada seorang sahabat saya yang bernama Al-Fadhil Ustaz Muaz. Ustaz Muaz yang dia bagi mesej kat saya, dia kata, "Syekh, ente ada waktu free tak untuk ni?" Saya kata tak ada masalah, memang free sangat-sangat lah, kan. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ni banyak masanya di wilayah, walaupun duduk di Selangor, kan, duduk di Selangor tapi kerjanya di wilayah, kan. Dan saya ni merupakan salah seorang penolong pegawai daripada Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi, dan saya berkhidmat di sana dah hampir nak dekat 8 tahun. Dan saya berada di bahagian pengurusan masjid, dan tuan-tuan, saya menjemputlah bagi tuan-tuan yang berkelapangan
kok lah tadi macam tadi SU ke yang buat hebahan tadi? SU. Oh, pengurusi, masya-Allah. Tuan pengurusi kita ada malam ni, Allah Rabbi. Tuan pengurusi maklum kan tadi anak-anak tak boleh bawa. Tapi kat masjid saya insya-Allah tak ada masalah. Boleh kan. Awak masjid ustaz boleh, sini tak boleh. Kan. Jadi bergantung kepada SOP yang telah ditetapkan di bawah pemerintahan kita panggil penguat kuasa agama. Di setiap negeri ni dia berbeza SOP-nya. Macam sini buat berapa ni? Ni saya ada kuliah, kami kuliah tak boleh pula. Kan? Kami kuliah tak boleh tuan. Kami 20 rakaat. Masjid 20 rakaat. Wajib 20 rakaat pula tu, kan? Lepas tu surau ni tak apalah. Tapi masjid 20 rakaat. Tak boleh ada tazkirah. Macam tu pula dah. Sini saya tengok betul ke tadi kan? Tazkirah 4 rakaat tarawih, lepas tu tazkirah. Tu saya duk fikir, boleh ke tak boleh? Tak apalah, kat sini Selangor kan. Dia mungkin Selangor dia lain. Jadi tuan-tuan, itulah suasana norma baharu yang sedang kita alami, yang perlu kita kena orang kata berlapang dada. Dan sebab itu tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus terang saya bagi tahu pada malam ni, kuliah yang kalau diberikan masa kepada saya 20 ke 30 minit bukanlah suatu tempoh yang agak lama untuk saya bercakap. Jadi waktu yang bila pendek ni kita nak cakap bagi orang betul-betul faham apa yang kita sampaikan adalah bukan suatu tugasan yang sangat mudah. Itu kalau melihat kepada kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama mufassirin, seorang ulama tafsir daripada Mesir, rahimahullahu taala, bila mana orang berjemput dia untuk cakap dalam 2-3 minit, dia cukup orang kata berpeluh kan. Sebabnya apa? Orang yang takbir kalam dia boleh cakap dalam masa 3-4 minit ni tuan-tuan, orang yang hebat sebenarnya. Mesej dia tu boleh sampai kepada masyarakat. Tapi kalau diberikan masa untuk berceramah 1, 2, 3 jam tak ada masalah. Kan? Jadi itulah cabaran bila mana nak bercakap dalam waktu yang agak pendek ni. Dan saya sebenarnya tajuk tu dia macam spontan, sebab Al-Fadhil Ustaz Muaz sahabat saya, dia tanya, Syekh kita nak bagi tajuk apa? Dia kata hikmah di sebalik Covid, hikmah di sebalik norma baharu. Sebab tajuk tu spontan tuan-tuan. Sebab time tu saya tengah drive. Jadi kita bagi mesej dalam keadaan drive tu, apa yang terkeluar je lah. Kan, sebenarnya tajuk tentang Ramadan ni banyak lah. Tapi biasanya dia sebut tentang Ramadan ni tuan-tuan, InsyaAllah mungkin ada pendakwah-pendakwah lain yang akan sampaikan. Tapi saya bawa sedikit kelainan pada malam ni. Kita nak bincang sikit tuan-tuan, kerana saya pun antara orang yang berada di bahagian posisi pengurusan masjid. Memang SOP kita di Kuala Lumpur dan juga di Selangor agak berbeza. Tapi dari sudut pendekatan yang dibawa oleh penguat kuasa negeri, penguat kuasa agama negeri dan juga pihak istana, pun sebenarnya dia melakukan pendekatan yang sama, kan. Jadi tuan-tuan, kalau dilihat di sini di wilayah dia lebih kepada federal, jadi kami tak ada masalah sangatlah. Kalau di Selangor mungkin diperketatkan sedikit, dan Selangor juga di antara negeri yang paling terlama yang mentawakufkan segala aktiviti pengimarahan kalau nak dibandingkan dengan di Kuala Lumpur. Tapi itu antara perkara yang perlu kita terima di saat kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang saya kasihi sekalian, memandangkan bila mana kita mencerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan dengan ujian yang sedang kita lalui ini, mengingatkan saya kepada sebuah ayat Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-155 dan juga ayat yang ke-156. Ayat ni saya yakin dan percaya kebanyakan daripada anak-anak tahfiz kita dah pun menghafaznya. Kalau tak hafaz lagi tu pelik sangatlah. Kerana surah Baqarah ni antara surah yang kedua selepas suratul Fatihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhi
idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana ayat ini menceritakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud ataupun mafhumnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Dalam kurungan, takut kepada siapa? Takut kepada musuh. Dan dengan merasai kelaparan. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Lalu diteruskan kepada ayat yang ke-156, siapakah golongan orang-orang yang bersabar, macam mana ciri-ciri mereka? Ciri mereka ni Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, iaitulah orang-orang yang apabila mereka ditimpakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu kesusahan, lalu mereka ni akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu lafaz tarji' ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya dilafaz ketika mana kita mendengar berita ataupun khabar berita tentang kematian. Apa jua jenis yang berbentuk musibah. Musibah apa? Musibah banjir, musibah kehilangan harta, musibah kemalangan. Itu semua antara perkataan yang wajib diucapkan bagi orang-orang yang beriman, untuk kita melafazkan qalu inna lillahi, jangan sebut qalu lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah yang telah dibacakan tadi, tak ada pun Tuhan sebut kat situ pandemik. Betul tak? Yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan uji kita takut kepada musuh. Perasaan takut kepada musuh. Sekarang ni tuan-tuan, orang Islam takut kepada musuh. Walaupun hari ni kita banyak NGO yang nak mempertahankan agama Allah. Tapi tuan-tuan, benda yang perlu kita hadap hari ni takut kepada musuh. Percayalah tuan-tuan. Dan ini ujian yang Allah Ta'ala berikan. Tuan-tuan, baru-baru ni kita dibangkitkan dengan isu apa? 2 orang pegawai keselamatan yang dipukul oleh majikannya. Kerana apa? Kerana puasa. Kerana sebab puasa je tuan-tuan. Dia kena sebab, kan? Tuan-tuan tengok sendiri gambar dia tu. Kena sebab kerana puasa. Yang sebab tu pula orang bukan Islam. Saya bukan nak bawa isu perkauman ni tuan-tuan. Tapi kita dapat lihat hari ni apa orang Islam boleh buat. Bila mana berlaku kes-kes yang macam ni, tak boleh buat apa tuan-tuan. Banyak dah kes. Banyak dah kes orang Islam mati kena langgak sebab orang Islam yang mati kena langgak dengan orang bukan Islam yang disebabkan dengan apa? Kecuaian dia mabuk. Banyak tuan-tuan. Hari ni bukan isunya kita nak bangkit ni tentang isu perkauman, tapi kita tengok apa yang orang Islam boleh buat hari ni. Sampai hari ni tuan-tuan, yang hanya duk bunyinya siapa? Adalah mereka di kalangan orang-orang yang bukan badan kerajaan. Dia bukan kita nak menunjukkan kerajaan kita ni lemah ni tuan-tuan. Tak, bukan itu maksudnya. Tapi kita nak melihat orang Islam itu sendiri. Satu-satu kes saja bila berlaku yang melibatkan tentang maruah orang agama Islam. Apa yang kita boleh buat sekarang ni? Orang caci maki Nabi kita. Orang merendah-rendahkan martabat agama kita. Apa yang kita buat? Dan inilah sekarang ni situasi yang bila mana orang Islam perlu hadapi. Takut kepada musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ayat ini lagi menceritakan akan Allah Taala uji apa? Uji dengan kelaparan. Uji dengan kekurangan harta benda, jiwa. Bahkan diuji dengan hasil tanaman. Kalau kita melihat hari ini bila mana pandemik COVID-19 melanda bukan takat negara kita tuan-tuan, tapi melanda seluruh dunia. Jangan kata ekonomi negara Malaysia, tapi ekonomi seluruh dunia hari ini tuan-tuan, dia mengalami perubahan yang sangat drastik. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ni bukan nak takut-takutkan tuan-tuan. Kita takut dia akan datang gelombang yang keberapa ni lepas ni? Mungkin yang keberapa dah? Keempat kan? Gelombang yang keempat.
Tuan, baru ni sahabat sepejabat saya dia maklum KPM, Kementerian Pengajian, KPTM, Kementerian Pengajian Tinggi. Dia maklum bahawasanya tuan-tuan, kebanyakan daripada student-student universiti dan juga politeknik dah diarahkan balik dalam bulan 5 ni. Semua dapat surat, dan balik tu bukan balik bawa balik diri je. Bawa balik sekali semua dengan barang-barang. Dan dibimbangi gelombang keempat akan datang. Dan tuan-tuan, perasan ataupun tidak, lihat kepada My Sejahtera tuan-tuan buka kepada dia punya pelaporan kes hari ni dah meningkat hampir 2,500 lebih. 2,500 lebih. Dan sebab itu kita ni macam-macam kita nak kena buat tuan-tuan. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di saat Allah Taala beri kita peluang untuk kita boleh kembali ke masjid, kan? Kita boleh tadarus ini, boleh tak? Boleh kan? Boleh tadarus. Dan saya kira Selangor dengan wilayah dia punya ni pun lebih kurang sama, cumanya ada part-part kecil-kecil yang tak boleh lah. Macam tadi kanak-kanak tak boleh bawa, kan? Kalau di wilayah sebenarnya tak boleh juga, tapi kita di peringkat jauh ini pejam-pejam mata je lah, kan? Kesian kadang-kadang. Tapi itulah atas masing-masing lah tuan-tuan. Dan di atas kebijaksanaan pengurusan setiap pentadbiran, pengurusan masjid dan juga surau. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, peluang kita bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, benda yang paling kita kena tingkatkan adalah amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sedar ataupun tidak, sebahagian daripada orang Islam kita hari ini tuan-tuan, ada yang tak mau mai ke surau, ada yang tak mau mai ke masjid. Tuan-tuan, saya duduk di masjid ni lama dah. Jadi tengok perangai manusia ni macam-macam. Tengok perangai manusia ni macam-macam tuan-tuan. Tambah masa di musim pandemik COVID-19 tuan-tuan, memang sebahagian orang ada yang mempertikaikan. Kan? Kenapa? Kan? Macam hari ni tuan-tuan, orang pertikai apa? Kenapa iftar tak boleh buat? Sedangkan iftar itulah antara majlis yang paling utama bila mana datang Ramadan. Kalau Selangor dengan Kuala Lumpur ni tempat yang paling hardcore untuk iftar. Betul tak? Tempat sampai ada jemaah tuan-tuan, dia boleh pusing satu KL, dia boleh pusing satu Selangor dalam sebulan tu. Masjid yang berbeza. Untuk apa? Untuk menghadirkan diri ke majlis iftar. Dahsyatnya. Ni sebelum pandemik lah, kan? Tapi kalau dah sekarang ni musim pandemik, kita tak boleh nak melaksanakan antara upacara yang paling menjadi girang gemirang kita, iaitulah iftar jama'i. Tapi tak boleh buat. Dan sama ada KL ataupun Selangor, tak boleh buat kedua-duanya. Tapi bila mana ada statement yang mengatakan boleh buka puasa di hotel, kan? Tak ada masalah. Ada setengah orang yang mempertikai tuan-tuan. Tuan-tuan, satunya lagi, tak tahulah kita nak terang kepada masyarakat ni macam mana, kan? Antara MKN dengan pihak istana dia berbeza sebenarnya. Kalau istana ni dia menjaga hal ehwal Islam, dan sebab itu memang di bawah kuasa sultan. Memang dia ada hak. Kalau dia nak larang sekarang ni, memang dia boleh buat. Dan kita ni tuan-tuan, kalau ikut akhlak bagi orang-orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, patuh kepada pemerintah itu perlu diaulakan. Perlu diaulakan. Dan kita punya ulil amri, siapa dia tuan-tuan? Ulil amri kita. Ulil amri kita siapa? Ulil amri kita bukan Perdana Menteri. Kan? Ulil amri kita agung. Agung tu kita punya ulil amri. Kan? Sebab tu mana-mana orang nak menjatuhkan institusi kesultanan, iaitu termasuk orang yang akan melakukan perbuatan buruk. Kan? Sultan boleh tangkap dia. Kan? Tu orang yang nak mengganggu-gugat institusi kesultanan. Kan? Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pihak istana dan juga pihak MKN dia berbeza. Sebab tu kalau apa-apa SOP yang berkaitan di luar masjid ni tuan-tuan, yang tidak melibatkan hal ehwal agama, dia tidak berada di bawah MKN. Jadi macam hotel, bazar, itu semua bawah MKN. Sebab tu kes-kes yang meningkat ni tuan-tuan sekarang ni boleh jadi sebenarnya kes-kes yang berlaku di luar masjid. Tuan-tuan, kalaulah
agung dan sultan-sultan di negeri masing-masing tidak mengenakan syarat yang ketat untuk SOP masjid dan juga surau-surau yang berada di seluruh Malaysia ni tuan-tuan. Tuan-tuan, tempat yang paling utama kalau berlakunya satu-satu kes yang melibatkan tentang penyebaran wabak COVID-19 ni, yang akan menunding jari dulu adalah siapa? Kebanyakan daripada orang yang benci kepada Islam. Orang yang benci kepada Islam, dia akan menunding jari ke mana? Tengoklah masjid lah. Kan? Sebab itu muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang yang pesanan, sebab ni tiba-tiba ada live pula tuan-tuan kan. Saya pun terkejut juga macam mana boleh ada live dalam waktu yang agak singkat ni, nak cukup masa lah ni. Kan? Jadi tuan-tuan, ada tuan-tuan sebahagian orang yang saya melihat sampai ke hari ni dia tak mari ke masjid. Dia bagi alasan yang macam-macam. Saya nak mari ke masjid buat apa ustaz? Sembahyang kita hari ni tidak ikut sunnah. Kan? Dia kata sembahyang kita hari ni tidak sah dan tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya Nabi SAW tak pernah ajak kita ni sembahyang berjarak-jarak. Nabi ajak kita sembahyang rapat-rapat ustaz. Kan? Mailah apa ujian yang Allah Ta'ala beri, sembahyang kita mesti kena rapat. Ni tuan-tuan, kadang-kadang ada masyarakat yang apa? Bila mana kita ni tak ikut pesanan Allah dalam Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kamu tak tahu, Allah Ta'ala suruh tanya pada orang yang tahu. Orang yang tahu ni siapa dia? Ahlul dzikr. Bukan ahlul dzikr ni ahli tarikat. Ahlul dzikr di sini ahlul ilm. Orang yang mengetahui, yakni para alim ulama. Sebab tu proses apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan, semuanya telah melalui fasa-fasa yang mengikuti disiplin ilmu. Tuan-tuan, ulama nak buat keluar kita ni semayang macam ni tuan-tuan, dia ada kaedah. Bukan min sembrono. Dia ada kaedah. Dia ada kaedah usul fiqhnya. Macam-macam lah tuan-tuan. Dan qawaid fiqhiyah dia macam-macam. Dia nak bincang ni tuan-tuan, kita tengok majlis fatwa kebangsaan dia nak buat keluar fatwa ni, dia ada kaedah. Bukan sembrono. Sebab tu apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan pun sunnah. Mai ikut mana bukan sunnah. Buktinya tak mana? Mana ustaz kata okey, ustaz bagi bukti kat saya. Kata semayang kita ni walaupun jarak dikira sunnah. Ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi. Mana hadis Nabi? Lah, tengok dalam hadis Imam Nawawi. Kita hadis 40. Hadis yang Nabi sebut, hadis pendek je. Hadis yang keberapa saya tak ingat lah sebab saya bukan ahli hadis. Kan? Balik buka kitab sendiri. Buka kitab Imam Nawawi hadis 40 tu, yang sangat masyhur tu, yang dibaca sampai hari ni. Dah kitab tu ratusan tahun dah tuan-tuan. Kan? Dibaca sampai ke hari ni. Tengok satu hadis yang Nabi sebut pendek. La darara wala dirar. Tiada sebarang kemudaratan dan tak boleh berbuat kemudaratan. Tu daripada satu kaedah yang Nabi sebut tu. Kan? Hari ini kita guna pakai. Hari ini kita guna pakai tuan-tuan. Sebab tu kita semayang jarak-jarak ni, dan itulah salah satu cara untuk mengawal kita punya penularan wabak COVID-19 ni. Maka terhasillah kaedah yang ulama keluarkan. Walaupun Nabi sebut kaedah tu umum, tapi yang mengeluarkan dan mendetailkan lagi adalah para alim ulama. Sebab tu kita semayang ni tuan-tuan, kita pakai mask. Ikutkan pakai mask ni tak boleh tuan-tuan. Memang tak boleh. Tapi dia jadi boleh. Dihukum dia harus. Kerana apa? Dalam waktu kita mendepani saat wabak COVID-19. Wabak COVID-19 ni tuan-tuan, dia punya cerita, kan, yang terbaru ni pula tuan-tuan, ada kata dia boleh jangkit melalui mata. Kan? Dia sebab sekarang ni orang-orang yang anti kepada ni, dia kata semua ni perbuatan dajjal ni kan. Tuan-tuan, kita nak mendepani hadis-hadis fitan pun ada kaedah dia. Sebab tu kalau melihat kepada zahir kepada hadis pun jadi masalah pula. Dia akan jadi ekstrim. Kan? Sebab tu hadis Nabi ni kalau cerita pasal hadis fitan, dia kena balik pada hadis yang apa? Satu hadis je. Kalau saya mudah je tuan-tuan. Dia ada satu kaedah lagi. Tengok kepada hadis Jibril. Satu kaedah lagi tuan-tuan, bila mana kita ni mendepani kepada hadis-hadis fitan yang Nabi sebut. Hadis fitan ni hadis fitnah akhir zaman. Kan? Nabi, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila kiamat ni akan berlaku? Kan? Maka Nabi jawab balik. Nabi berrespon kepada orang yang tanya, bila kiamat berlaku ni? Nabi kata apa? Apa amalan kamu untuk buat persediaan sebelum berlakunya kiamat? Sebab itu tuan-tuan, apa jua berlaku masalah sekarang ni tentang fitan-fitan yang duk terbit keluar ni tuan-tuan, apa yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu,
Sebenarnya benda yang kita suka ke tak suka, benda tu akan berlaku. Sebab Nabi dia bukan orang yang cakap kosong. In huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Nabi apa yang Nabi terpancar keluar melalui hadis-hadisnya itu, Nabi cakap semua betul. Nabi cakap semua akan berlaku dan kita wajib imani dan kita percaya. Tu kalau hari ni Dajjal nak turun ke, Nabi Isa nak turun ke, benda yang memang akan berlaku. Dan bila kita melihat kepada hadis yang Nabi kata, apa amalan kamu yang kamu akan buat persediaan sebelum nak berlakunya kiamat. Kalau Nabi cerita nak turun Dajjal, yang nak turunnya Nabi Isa, perlu ke kita duk counting dia apa? Kita panggil apa? Duk kira kan? Duk lihat, duk tengok tarikh sekian. Nabi tak suruh macam tu, tuan-tuan. Persediaan kita adalah apa? Amalan sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, di kesempatan Ramadan yang sedang kita lalui ini, pertingkatkan amal ibadah kita. Pertingkatkan amal ibadah kita. Tuan-tuan, ya, last sebelum saya nak tutup ni tuan-tuan, ni kita sekarang ni dah nak masuk ke gelombang yang keempat ni tuan-tuan. Eloknya hari ni masjid-masjid, surau-surau, amal hizib-hizib yang diajarkan oleh para alim ulama. Banyak hizib tuan-tuan. Kitab-kitab selawat bersepah ulama tulis. Jangan duk tolak pula kitab-kitab selawat ni. Setengah orang dia tolak kitab selawat. Selawat ni hak yang sahih Nabi sebut dalam hadis. Susah agak macam tu. Ini ekstrim macam tu susah agak. Kitab selawat ni bersepah. Tuan-tuan amal selawat banyak-banyak. Tuan-tuan amal hizib Imam Nawawi antara yang paling terbaik untuk amal di waktu ni. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala mali wa ala ashabi. Tu tuan-tuan baca tu hizib Imam Nawawi tu. Pendek je. Cari dalam internet ada. Amal pendek, boleh amal hari-hari. Amal lepas asar boleh. Kau rasa susah nak amal ni, tuan-tuan amal maksurat, tuan-tuan amal manzil. Banyaklah hizib ni tuan-tuan. Tolonglah amal. Sebabnya apa? Itulah. Hari ni nak tunggu vaksin sampai tak sampai-sampai ni tuan-tuan. Cerita pasal vaksin pula lagi dia jadi panjang. Vaksin pun jadi masalah kat hari ni. Vaksin yang nak sampai ni satu masalah, kita dah order kat 3 negara tuan-tuan. Ni ada satu lagi tu. Apa? Azketek apa dia? Nama dia tu tak ingat lah. Nama panjang sikit kan. Dia ada 3 negara. Dia ada UK, dia ada Rusia, satu lagi China. Masalah vaksin yang kerajaan kita order hari ni tuan-tuan, dia masalah nak simpan. Dia masalah nak simpan tu. Kita tak ada tempat sebenarnya. Dan suhu di Malaysia dia berbeza. Itu masalah yang kita hadapi sekarang ni. Jadi yalah tak apalah, itu kerja kerajaan lah untuk dia berfikir Kita sekarang ni umat Islam kena buat apa? Tingkatkan amal kita ni dalam keberkatan Ramadan ni, amalkan Quran tuan-tuan, baca. Orang yang tak boleh baca Quran, baca tafsir Quran. Baca tafsir Quran. Ni disebut sendiri oleh Syekh Ali Jumaah. Dalami. Kalau dia tak boleh baca Quran, maklumlah awal-awal muda dulu tak mau mengaji tapi bila dah tua-tua baru sedar tak boleh baca Quran, tapi usaha juga diri dengan apa? Baca tafsir. Bukan tafsir terjemahan. Baca tafsir hak yang ni ulama-ulama karang tu. Baca hak yang tu. Dalami hak yang tu, insya-Allah tuan-tuan. Dalam keberkatan Ramadan ni, apa amalan yang kita pertingkatkan, mudah-mudahan akan menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak COVID-19 ini dengan segera, insya-Allah. Dan saya rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun dan maaf agak terlajak sikit ni dalam 7 minit juga ni. Okay, jadi kita ada lagi apa? 4 rakaat 4 rakaat ni, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada pihak pusat tahfiz ad-diniyah dan kepada semua sidang jemaah yang sudi melapangkan waktu untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada waktu yang agak singkat ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.